Dia nak tanya sikit yang ada dia punya posting kan, dia cakap pasal bilik tak boleh masuk tu. If you don't mind sharing, apa sebenarnya maksudnya? If you don't mind, Diana. Sensasi terkini, hangat, trending. Anda sedang menonton Buletin Viral. Okey guys, hari ini pasangan pelakon Farid Kamil dan Diana Daniel hadir ke Mahkamah Syariah Tinggi Shah Alam bagi sebutan kes hadanah iaitu hak penjagaan anak yang difailkan pada 23 Mac yang lalu. Untuk pengetahuan penonton, hadanah bermaksud permohonan penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri, sama ada lelaki ataupun perempuan, ataupun sama ada dalam tempoh perkahwinan ataupun selepas bercerai. Diana kelihatan tenang berbaju serba hitam, tiba kira-kira jam 9.11 pagi, manakala Farid yang memakai baju kemeja putih bersama pengurusnya tiba seminit kemudian. Farid berkata dia mengharapkan sesuatu yang baik pada hari ini dan berharap keadilan akan dapat ditegakkan. Saya mengharapkan keadilan dapat diketengahkan di dalam pengadilan kali ini dan saya mengharapkan yang baik-baik saja, insyaAllah. Sebelum ini, peguam yang mewakili Diana, Datuk Akberdin Abdul Kadir, mengesahkan anak guamnya itu sudah memperolehi perintah hadanah iaitu hak penjagaan anak-anak secara interim daripada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 24 Mac yang lalu. Lebih 15 pengamal media pelbagai agensi berkumpul di perkarangan mahkamah seawal jam 8 pagi tadi untuk membuat liputan. Dengan baik, dan saya tak adalah nak go into detail, cuma doakan yang terbaik dan harapnya kita boleh datang come to a conclusion and a settlement. Diana, mungkin ada harapan untuk menang hadanah ni. Dia bukan menang kalah lah. Kita nak be fair to the children. Okay. Anything else boleh tanya my lawyer. Ini bukan soal menang atau kalah. Sebaliknya, mahu keadilan untuk anak-anak. Selanjutnya boleh ditanya peguam saya. Demikian kenyataan Diana Daniel berhubung sebutan kes hadanah iaitu hak penjagaan 2 orang anaknya. So, kedua-dua peguam tadi dah inform hakim bahawa kita nak ambil inisiatif untuk resolve out of court lah, kan, semua isu-isu between the two of them lah. So nampaknya ada harapan lah. Mahkamah Tinggi Syariah sebelum ini telah mengeluarkan perintah hak penjagaan sementara 2 anak mereka yang masing-masing berusia 10 tahun dan 8 tahun kepada isterinya, Diana Daniel. Sebab dia ada side pun dah indicate kemahuan untuk nak berbincang. So kita ada suluh pada 11 April. Sebelum tu insyaAllah kita akan bincang dan kita akan firm it up and then kita akan record lah kalau ada persetujuan. So selepas tu kita proceed to bubarkan perkahwinan tu lah di Gombak Timur. Di PJ. Hak penjagaan sementara diberikan kepada Diana Daniel sehingga 30 Mei depan. PJ. Sekarang ni Muhammad dengan Aurora masih interim di bawah Diana? Yes, masih lagi. So tadi hakim dah bagi pelanjutan perintah ex parte injunction tersebut sampai 30 Mei. Jadi sebelum tu kita akan cuba untuk bincanglah semua isu-isu yang berkaitan dengan perceraian dan selepas perceraian lah. So sebutan kat sini nanti 30 Mei? 30 Mei. Tapi 30 Mei pun ada dekat sana tu? Sana, selepas ini itu sana petang. Sana petang? Sana petang, sini pagi. So kita akan datang sini dulu. Okay. Tapi kalau ada persetujuan lebih awal, mungkin kita akan pohon kepada mahkamah untuk bawa ke depan lah. Supaya kita boleh rekod cepat dan kita boleh dissolve the marriage. Diana enggan mengulas secara terperinci, namun ia berkata dia hanya mahu menyelesaikan hak penjagaan anak-anak dengan baik. Diana, nak tanya sikit yang ada dia punya posting kan, dia cakap pasal bilik tak boleh masuk tu. If you don't mind sharing, apa sebenarnya maksudnya? If you don't mind, Diana. Bertanya keadaan Aurora, Diana juga enggan mengulas lebih lanjut bagi menjaga privasi anaknya itu. Sementara itu, Peguam Syari'i Datuk Akberdin Abdul Kadir yang mewakili Diana berkata hak penjagaan sementara diberikan kepada Diana dilanjutkan sehingga 30 Mei depan.
bertanya permintaan Muhammad untuk pulang menyambut Aidilfitri di kampung halaman Farid di Kedah. Akbaruddin berkata pihaknya akan berbincang terlebih dahulu sebelum memutuskannya. Farid Kamil tetap tak nak berpisah, cuba untuk selamatkan rumah tangga. Farid Kamil tetap dengan pendirian untuk mempertahankan rumah tangga bersama Diana Daniel bagi mengelakkan dua orang anaknya itu terpisah. Farid berkata dia akan berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga dibina sejak 11 tahun yang lalu. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Ilahi kerana hari ini dapat juga bertemu dengan isteri saya daripada pandangan jauh pun sudah berjumpa. Dan apa yang saya boleh katakan hari ini, saya dan kaunsil saya sendiri tengah berusaha untuk menyelamatkan keluarga saya, menyelamatkan isteri saya, dan saya tengah dalam proses untuk memikirkan jalan terbaik bagi mencapai pendamaian, yang mana pendamaian yang saya maksudkan itu adalah pendamaian yang kembali untuk bersama dengan isteri saya dan memberi anak-anak kedua ibu bapa mereka kembali dan hidup secara normal seperti sedia kala sampai sekarang. Itu harapan saya. Tak boleh menghubungi Diana, anak, selepas panggilan telefonnya disekat. Farid Kamil mendedahkan tidak boleh berhubung dengan isterinya Diana Daniel maupun dengan dua orang anaknya itu apabila nombor telefonnya telah diblok, telah disekat. Jadi satu-satunya pendekatan bertemu dengan Diana ketika hadir di mahkamah. Farid juga berkongsi dia hanya berpeluang meluangkan masa selama 6 jam bersama anak sulungnya iaitu Muhammad pada 1 April yang lalu. Alhamdulillah, Muhammad ceria. Saya berjumpanya selama 6 jam. Itu adalah proses yang ditetapkan oleh Peguam Diana untuk perjumpaan ini hanya berlangsung dari antara jam 10 pagi hingga 6 petang sahaja. Terdahulu, Farid mewarnai hantaran video di Instagram IG Story yang memaparkan beliau meluangkan masa bersama dengan Muhammad di Masjid Negara selepas hampir sebulan tidak dapat bertemu dan berhubung dengan anak-anaknya itu. Pada 10 Mac yang lalu, Diana Daniel atau nama sebenarnya Diana Daniel Danny Beeson memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Alasan diberikan oleh pelakon filem Imagineur itu adalah tiada persefahaman, sudah berlaku syikok atau perbelahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami isteri. Nampaknya sekian dulu Bulletin Viral untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain masa guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Assalamualaikum. Between the two of them lah. So nampaknya ada harapan lah sebab dia ada sign pun dah indicate kemahuan untuk nak berbincang. So kita ada suluh pada 11 April. Sebelum tu insyaAllah kita akan bincang dan kita akan form it up and then kita akan rekod lah kalau ada persetujuan. So selepas tu kita proceed to bubarkan perkahwinan tu lah di Bombak Timur. Di PJ. Di PJ. Sekarang ni Muhammad dengan Aurora masih interim di bawah Diana? Yes, masih lagi. So tadi hakim dah bagi pelanjutan perintah sepatutnya injunction tersebut sampai 30 Mei. Jadi sebelum tu kita akan cuba untuk bincang lah semua isu-isu yang berkaitan dengan perceraian dan selepas perceraian. So sebutan kat sini tu 30 Mei ke? 30 Mei. Tapi 30 Mei tu ada dekat sana tu? Sana selepas sini itu sana petang. Sana petang. Sana petang, sini pagi. So kita akan datang sini dulu. Tapi kalau ada persetujuan lebih awal, mungkin kita akan pohon kepada mahkamah untuk bawa ke depan lah. Supaya kita boleh rekod cepat dan kita boleh dissolve the marriage lah. So 30 Mei tu untuk pihak-pihak memaklumkan mengenai status perbincangan dan juga untuk jawab affidavit berkenaan dengan sepatutnya injunction tersebut. Okey. Tapi kalau dah ada penyelesaian, mungkin pihak-pihak tak akan masukkan affidavit tersebut. Kita akan terus rekodkan sebab adalah ni kuasa bidang kuasa mahkamah tinggi. Kan, jadi cerai itu di mahkamah rendah. So selepas selesai sini petang kita akan pergi sana lah. Okey. This is how we do this.
but I know